تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah yang sejak azali Allah taala jadikan, Allah taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain amal. Seperti biasa, kita mulakan salawat Ibrahimiyah, kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ta'ala yang berusaha untuk mengurusi masjid Kampung Pokok Baru, yang dihormati Tuan Timbalan pengurusi masjid, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mulakan dengan membaca kelebihan ilmu dan ulama dari kitab Al-Jawharul Mahbub wa Nabihatul Qulub dari Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, ulama Kelantan, yang diambil daripada kitab Al-Barul Hadis, iaitu kitab Salibati Hadis bagi Syekh Al-Alam Al-Alamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, muka surat 18. Dan sabda Nabi SAW dikurang mafhumnya, belajar olehmu akan ilmu, maka bahawasanya belajar ilmu itu kebajikan, dan menuntut akan dia itu ibadat, dan muzakarah akan dia itu zikir-zikir. Muzakarah bincang ataupun diulang-ulang, dan muzakarah akan dia itu tasbih, dan bahas daripadanya jihad, yang ini seperti perang sabil, dan mengajar akan dia bagi orang tiada yang tahu itu sedekah. Dan daripada Nabi SAW bersabda lebih kurang mafhumnya adalah bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari dan malam 1000 rahmat, 999 bagi ulama dan bagi segala orang yang menuntut ilmu, dan rahmat yang satu bagi segala manusia yang lain daripada mereka itu. Dan sabda Nabi SAW, al-ilmu khazainu mafatihuha as-su'alu fas'alu fa innahu yujaru fihi arba'atun as-sa'ilu wal-alimu wal-mustami'u wal-muhibbu lahu. Artinya lebih kurang, ilmu itu beberapa bendaharaan. Anak kuncinya bertanya, maka tanya olehmu, maka bahawasanya diberi pahala padanya akan 4 orang. Pertama, orang bertanya; kedua, orang alim; ketiga, orang yang mendengar; keempat, orang yang kasih bagi mereka itu. Cukuplah beberapa hadis kelebihan ilmu dan ulama, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Baik, sambung bacaan kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, salah satu kitab syarah bagi kitab Ummul Barahim dari Imam Sanusi. Muka surat 203 yang Rumi, Dan setengah daripadanya apa ni? Mukjizat Rasulullah SAW. Dan setengah daripadanya mukjizat Nabi Muhammad SAW mengadu oleh unta kepadanya, kepada Rasulullah, sebab sedikit makannya dan banyak kerjanya. Dan setengah daripadanya didoakannya atas Utbah anak Abu Lahab dengan sabdanya, Allahumma sallituhu kalban min kilabik. Maknanya, hai Tuhanku, kerasi olehmu akan Utbah itu akan satu anjing daripada segala anjing engkau. Maka ditangkap akan dia oleh harimau. Dan setengah daripadanya salah satu apa nama ni,
mukjizat juga lah. Rasulullah pernah doakan anak kepada Utbah, anak Abu Lahab. Jahatlah, budak ni budak jahatlah. Jadi ini salah satu dalil boleh kita doakan orang yang jahat. Tak baik ustaz, doakan orang yang jahat, kita doakan supaya dapat hidayah. Ada juga Rasulullah doakan hidayah banyak, tapi maknanya ada juga Rasulullah doakan keburukan untuk orang jahat lah, bukan keburukan untuk orang yang baik. Jangan pula, ya Allah, kau jadikan imam pula dia doakan jahat, memang tak boleh lah, usahalah. Imam baik doakan kejahatan orang yang jahat. Kan biasa jumpa orang jahat kat mana? Kat jalan raya. Mana orang jahat kat jalan raya? Dia bukan jahat bawa pisau, pistol. Cara dia mandu. Cara dia mandu tu kadang-kadang saya doa dia yang yalah, dia tak ikut peraturan tu kan, mengancam nyawa kita tu. Kadang saya pernah juga banyak kali doakan, ya Allah berilah hidayah kepada dia. Kalau dia Islam, mudahkan dia belajar tauhid, fikih, tasawuf dengan aku. Kan? Kalau dia bukan Islam, mudahkan dia masuk Islam di tangan aku. Wah, doa dia kan. Ada kali juga kadang-kadang dah sakit hati sangat, ya Allah beri balasan setimpal. Kadang-kadang dia cerita juga. Dalil ini dalil salah satu dalil. Rasulullah SAW doakan ke atas Utbah anak Abu Lahab, supaya dibalaslah. Maka ditangkap akan dia oleh harimau. Kalau dah ditangkap dengan harimau tu, tak akan dibelai-belai. Memang habislah dimakan. Baik, dan setengah daripadanya menghidupkan dua anak Jabir yang sudah mati keduanya, yang seorang disembelih oleh kakaknya dan satu disembelih oleh ibunya. Masya Allah, hidup. Maka hidup keduanya seperti bangun daripada tidur. Masya Allah. Dan setengah daripadanya mendoakan bagi seorang lelaki yang makan dengan tangan kirinya. Maka sabdanya, makan olehmu dengan tangan kanan, maka katanya tiada kuasa aku makan dengan dia. Merasa betul. Rasulullah suruh makan dengan Rasulullah suruh lembut, cakap baik-baik, ayatnya pun baik. Dia kata tiada kuasa mana tak larat lah gitu kan. Adalah alasan itu kan. Maka sabdanya, tiada kuasa engkau. Apa jadi? Maka tiada kuasa ia mengangkatkan dia kepada mulutnya. Kemudian dia beri itu. Tak boleh makan dah lagi. Tak boleh nak angkat. Baik. Sebab apa nama ni, kalau kita contohnya tak dapat nak buat sesuatu kebaikan, jangan kita bagi alasan yang tak baiklah, alasan yang tak munasabah. Contohnya, kalau orang minta sedekah, tahu maaf saya tak ada duit. Jangan. Jadi doa. Jadi doa nanti. Minta maaf aja lah. Minta maaf. Lagi apa? Orang ajak sembahyang, apa lagi? Alasan lagi, saya sibuk lah. Jangan sibuk betul kan, memang tak sempat betul dengan bunyi, memang sibuk aja kan nanti. Apa lagi? Macam-macam lah. Menuntut ilmu, saya apa? Jadi apa namanya, cakap dia insya-Allah, insya-Allah doakan saya. Baik, dan setengah daripadanya memberi berkat pada makanan yang sedikit hingga memakan cukup bagi orang yang lebih daripada 1000. Masya Allah, makanan tu sikit tapi berkat cukup lebih daripada 1000, dan makanannya kurang daripada segantang. Segantang tu kurang dululah, tak bersama adalah segantang. Segantang pula secupak 600 gram. Segantang ni besar sikit lah, tapi 1000 orang tak cukup patutnya segantang tu. Tapi Rasulullah, apa namanya, mukjizat Rasulullah, memberi berkat ada cukup. Ini dalil berkat ni ambil berkat.
Ambil barokah. Barokah bahasa Arabnya asalnya barokah, bahasa Melayu berkat. Jadi apa nama ni, jadi amalan yang jauh juga. Apa nama ni, tahlil, bawa berkat oleh umat, bawa makanan, makanan yang berkat lah, dah dibacakan Yasin, tahlil dan sebagainya. Cuma dari segi wajib tak, kalau panggil orang tahlil sediakan makanan, tak wajib. Maknanya kita sendiri sebagai masyarakat ni pun jangan di dalam pemikiran kita, jangan kita kata ni ada tahlil mesti ada makanan. Jangan begitulah, jangan mengharap gitu. Biasanya orang sediakan makanan, kalau tak disediakan makanan pun tak apalah. Gitu nanti kalau tak, orang yang tak mampu dia tak buat tahlil. Pasal apa? Tak ada duit nak sediakan makanan. Sedangkan tahlil tu tak wajib pada makanan. Baik. Dan setengah daripadanya mukjizat yang lain mengembalikan mata Qatadah. Ni cerita ni, Qatadah sahabat yang sudah keluar biji matanya, keluar mengalir ia pada pipinya. Biji mata keluar, tergantunglah mengalir pada pipinya, setiap pipi tergantunglah. Maka mengambil oleh tangannya yang mulia, dimasukkan kepada matanya, maka disapunya, maka jadi baik pada ketika itu jua, on the spot, dan terlebih cerah daripada dahulu, dan tiada sakit selama-lamanya. Lebih terang daripada yang sebelumnya, dan tiada sakit. Tak tulislah kanan ke kiri. Dan setengah daripadanya ni yang Musailamatul Kadzdzab nak tiru ni. Musailamah si penipu, Al-Kadzdzab tu si penipu yang mengaku jadi Nabi. Rasulullah masih hidup lagi dan mengaku jadi Nabi. Dia cuba apa nama ni, nak buat macam mana Rasulullah buat. Ada kawan dia mata terkeluar, biji mata terkeluar, dia masukkan. Bukan kata baik, mata yang sebelah yang tak buta, yang celik itu pun jadi buta. Ada dua-dua buta. Itu bukan mukjizat, itu masuk pada bab lain, perkara mencari adat juga, tapi masuk pada istidraj. Nanti ada dia punya perbahasan. Dan setengah daripadanya menyapu Nabi SAW dengan tangannya akan betis Abi Rafi', dan senya telah patah. Tulang betis dia lah patah. Maka jadi baik pada ketika itu jua, on the spot, seperti tiada ada patah dahulunya. Masya Allah, macam tak ada patah langsung. Biasa kalau patah ni dah bercantum, dia ada, kalau tengok X-ray tu dia ada lain sikit lah, dia ada tumbuh lebih sikit. Macam kaki saya pernah patah, kalau tengok X-ray tu dia dah tak macam dulu lah tulangnya. Luar tu nampak okey lah, dalam tu tulangnya dia ada lebih sikit. Ini adalah on the spot, seperti tiada patah. Dan setengah daripadanya mendoakan bani anak bagi Anas dengan panjang umurnya dan banyak hartanya dan anaknya. Maka adalah seperti demikian itu. Sahabat Anas umurnya panjang, hartanya banyak, anaknya pun banyak. Dan setengah daripadanya diambil satu genggam pasir, maka dilontar pada muka seteru, muka musuh, maka jadi jadi kalah seteru itu, musuh itu, sebab masuk pasir itu kepada mata mereka itu pada hari perang Hunain. Pakai pasir. Dan setengah daripadanya dikarut oleh labah-labah pintu gua gunung Jabal Nur, tak kala masuk Nabi serta Abu Bakar di dalam gua itu, kerana menyembunyikan dirinya daripada kafir. Dikarut tu disembunyikan lah. Kalau karut bahasa Malaysia ni, karut bukan karut, bukan menipu, mengarut menipu, mengepek. Ini karut masuk ni kat sini, disembunyikan lah, dilindungi oleh labah-labah. Yang kena tipu orang bukan Islam lah, yang kafir musyrikin lah.
Itu mukjizat. Bila orang kafir nak masuk dalam gua tu, gua gunung Jabal Nur, gunung Nur, Jabal tu gunung, gunung Jabal, gunung-gunung. Jabal Nur, gunung Nur. Ada gua persembunyian Nabi ni serta Abu Bakar semasa nak berhijrah. Bila kafir musyrikin nak masuk je gua tu, kalau masuk memang nampaklah, jumpalah. Tapi dia kerana ada sarang labah-labah, kepandaian dia tu menipu dia sendiri ni. Ada sarang labah-labah, takkan ada orang masuk. Kalau ada orang masuk, mestilah koyak sarang labah-labah ni. Jadi tak jadi dia masuk, padahal ada dalam tu. Dan lain daripada yang tersebut itu, beberapa banyak lagi mukjizatnya, jadi dapat dihinggakan banyaknya. Banyak lagi tuan-tuan mukjizat Rasulullah SAW. Maka adalah sekalian yang demikian itu menunjukkan benar dakwanya pesuruh Allah Ta'ala. Tujuan mukjizat-mukjizat ni nak membuktikan bahawasanya kebenaran kerasulan tu. Maknanya Rasulullah ni orang yang benar, Nabi Muhammad SAW ni orang yang benar, pesuruh Allah. Dan benar pula barang yang dikhabarnya itu, perkara yang diceritakan itu daripada Allah Ta'ala. Apa yang disampaikan itu memang daripada Allah Ta'ala. Dan ketahui olehmu bahawa pekerjaan yang menyalahi adat itu 8 perkara. Jadi kadang-kadang ada mukjizat yang diminta sendiri oleh orang bukan Islam. Contohnya kafir musyrikin Mekah minta dibelah bulan tu kan. Kalau betul boleh belah bulan, kami beriman. Dah belah bulan, tak beriman juga. Dia katanya ini sihir. Setakat ni tak adalah sihir yang boleh membelah bulan. Tak ada. Kartun bolehlah, kartun curi apa nama ni, bulan. Kartun apa tu? Apa nama yang kartun kuning kecil tu, apa namanya, Despicable benda tu. Konon-konon lah curi bulan lah, kartun. Yang sebenar tak ada. Jadi dah ditunjuk mukjizat pun degil, degil. Kalau sekarang ni dah ditunjukkan kitab. Ni insyaAllah minggu depan saya bawa, dan minggu ni lupa pula laptop ni bawa, wayangnya tinggal kat sekolah. Tunjukkan kitab, tengok, nampak sendiri, baca sendiri kan. Jadi kalau tak terima juga, degil lah. Mana degil? Orang Jawa kata berkutul. Berkutul, degil. Macam getah strap tu ditarik, lepas patah balik asal. Namun bila menjadi kan. Dan ketahui olehmu bahawa pekerjaan yang menyalahi adat itu 8 perkara. Menyalahi adatnya apa? Luar biasa. Orang Melayu kata luar biasa. Luar biasanya luar biasa lah, tak sama macam biasa. Biasanya macam ni, ni lain. Luar biasa. Bahasa kitab sebut menyalahi adat. Adat tu maknanya kebiasaan. Menyalahi adat tak sama dengan kebiasaan. Bahasa yang moden, luar biasa. Ada 8 perkara luar biasa. Pertama, mukjizat, iaitu yang nyata kemudian daripada dakwa risalah. Nyata tu maknanya nampak, kemudian tu selepas daripada dakwa risalah. Nabi-nabi mendakwa kerasulan. Nabi-nabi kata, akulah Rasul Allah, pesuruh Allah. Kemudian ada perkara pelik, maka itu dipanggil mukjizat, membuktikan kebenarannya. Kedua, irhas, rukhsat irhas, iaitu yang nyata dahulu daripada jadi Rasul. Sebelum dilantik jadi Rasul, Nabi itu dah jadi Nabi, sejak lahir jadi Nabi dah. Cuma dilantik jadi Rasul tu untuk sampaikan ajaran Allah Ta'ala tu ada umur-umur tertentu. Jadi sebelum dilantik jadi Rasul, ada juga perkara pelik yang berlaku. Contoh kalau Nabi Muhammad SAW, iaitu awal mengikut ke mana saja Rasulullah pergi. Maksud Nabi Muhammad lah, belum jadi Rasul.
untuk melindungi daripada panas terik matahari. Itu irhas. Itu yang pendeta Nasrani nampak, ini tanda-tanda kerasulan ni, akan jadi rasul. Kemudian dia berteduh di bawah pokok tu kan, tu satu lagi tanda, tanda kerasulan. Takkan ada yang berteduh di pokok tersebut melainkan akan menjadi rasul. Itu kata pendeta Nasrani. Masa tu Rasulullah, Nabi Muhammad ikut apa saudaranya berdagang ke Syam. Jadi pendeta Nasrani kata, jaga anak saudara kau ni, akan ada yang nak membunuh, jaga keselamatan. Baik, dia akan jadi penghulu manusia. Irhas. Yang ketiga, karamah. Orang lain sebut keramat. Ni kubur keramat. Dah jadi lain jadinya. Bila jadi keramat tu dah jadi lain istilah, makna istilah keramat. Asal bahasa Arab karamah. Karamah tu daripada karim lah, kemuliaan, mulia. Siapa nama Karim? Ustaz Karim. Saya ada kawan nama Ustaz Karim. Maksud orang panggil Ustaz Karim, Karim. Asal bahasa Karim. Melayu Karim. Karamah, iaitu yang nyata pada awliya Allah, wali-wali Allah. Satu wali, banyak awliya. Wali Songo, itu ada karamahnya. Wali Songo, cerita Wali Songo tu kan, di Indonesia. Wali itu wali Allah lah. Songo tu 9, ada 9 orang wali di Jawa. Wali Songo. Dan berarti awliya Allah itu orang yang mengerjakan suruh Allah, perintah Allah, dan menjauhkan larangannya, menjauhkan larangan Allah, dan mengetahui ia akan sekalian yang halal dan yang haram daripada perkataan dan perbuatan dan iktikad, kepercayaan dalam hati, dan makanan dan minuman dan pakaian dan pendengaran dan penglihatan dan pencium, bau-bau hidung, dan penjabat ni rasa dengan tangan, dengan kulit, dan perjalanan dan perasa-rasa dengan lidah, dan pertiduran dan lainnya daripada segala kelakuan. Yang namanya wali ni, dia tahu halal dan haram, dan dia mengerjakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Jadi kalau ada wali Allah yang mengaku dia wali tapi dia melanggar perintah Allah ataupun membuat larangan dia, nescaya itu bukan wali, itu kuali namanya. Hati-hati, Dan berperangai pula dengan segala perangai yang baik-baik. Perangainya baik-baik. Ini bukan cerita pakaian smart atau semua, tak. Ini cerita halal haram. Kalau dia tu tak berapa kemas pakaian dia, tapi dia taat perintah Allah, tinggalkan larangannya, boleh jadi wali. Bukanlah wali tu mau smart, pakai kemas tu. Yang penting halal, dia buat yang halal, tinggalkan yang haram. Dan berperangai pula dengan segala perangai yang baik-baik. Perangai ni pun baik. Kalau perangai ni tak baik, mengaku wali, bukan. Dan meninggalkan dunia melainkan sekira-kira hajat yang tunai. Dia tinggalkan dunia tu tak semualah, maknanya yang sekira-kira hajat, lepaslah untuk hajat diri dia. Kalau ada isteri, anak-anak, bukan meninggalkan dunia sampai diri sendiri pun tak terjaga, anak isteri pun tak terjaga, nafkahnya, anak-anak pun tak terjaga, tak. Dan selama-lamanya musyahadah dan muraqabah kepada Tuhannya. Musyahadah, menyaksikan bukan melihat, maknanya seolah-olah melihat Allah. Dia punya takut dengan Allah. Dan muraqabah, rapat hubungan.
kepada Tuhannya pada siang dan malam dan pada tiap-tiap sekalian waktu, dan tiada mengapa zahirnya serta makhluk. Luaran dia macam bercampur juga dengan masyarakat. Maka jikalau diperoleh segala sifat itu, maka orang itu wali Allah dan arif billah. Arif mengenal billah dengan Allah, mengenal Allah. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Ini ustaz kereta, enjin kereta mau jalan sikit kau ajar mulutnya kan, keluar semua apa nama ni, dalam suara, dalam kain semua. Bukan sinilah, tempat lain kan. Kalau dia tak mengaku wali itu tak apalah, kalau mengaku wali itu lah macam tak kena lah. Baik, karamah kan. Dan keempat, ma'unah. Ni pun istilah ni jadi masalah juga. Ada kumpulan namanya ma'unah, ya tak? Diambil daripada kata dalam kitab, tapi masalahnya dibuat kejahatan. Ma'unah iaitu yang nyata pada orang yang awam. Ni orang biasa. Ma'unah tu pertolongan. Aun tu pertolongan. Ma'unah orang yang ditolong lah. Nyata pada orang awam, orang biasa macam kita, kerana melepas bagi mereka itu daripada kesusahan umpamanya. Dan makna ma'unah itu ialah iaitu pertolongan daripada Allah akan orang itu supaya kuat dia berbuat ibadat dan taat kepada Tuhannya. Selamat daripada kemalangan contohnya. Ada satu tempat lah yang saya ngajar, pernah pas kuliah tu dia cerita dia dulu pernah kemalangan. Saya pernah kemalangan, saya pernah cerita ni. Kemalangan dia tu lagi sikit je Ustaz, lagi sikit je saya punya kemaluan tu hilang kena exhaust kereta. Lagi sikit je Ustaz. Dia punya kereta lain ada kan, nak kena dia punya exhaust kereta lain tu, dia punya sikit lagi hilang lah, memang hilang Ustaz. Memang apa nama ni, hidup segan mati tak mahu lah Ustaz. Dia dah tak ada nikmat dah di dunia lagi, contoh kan. Tapi dengan sebab itulah saya insaf atas dosa-dosa yang lepas. Jadi itulah rajin pergi masjid untuk kuliah. Itu salah satu contoh. Maka yang keempat ini dipuji, mu'jizat, irhas, karamah dan ma'unah itu dipuji. Masuk yang kelima. Yang kelima sihir, iaitu yang nyata pada orang yang mengamalkan ilmu sihir. Ilmu sihir ni pertolongan syaitan lah, pertolongan jin. Contohnya boleh terbang, contohnya boleh hilangkan bas, boleh hilangkan stadium. Apa tu? Masyhurlah nama kan, David Copperfield kan, magician. Itu benda jin tu. Kita jangan dahsyat lah orang Islam, terror lah, magic lah. Orang belajar ni sihir ni, maksud sihir. Takkan ma'unah bukan Islam, bukan Islam. Kalau di Islam, ma'unah itu pertolongan dan Tuhan dan menolong supaya kuat ibadat dan taat kepada Tuhannya. Ma'unah pertolongan. Kalau bukan Islam tak masuk lah. Takkan karamah wali Allah bukan Islam, wali Allah apa pula. Irhas dia jauh sekali. Rasul sebelum Nabi sebelum jadi Rasul, mukjizat ada lagi lah, tak masuk. Sihir. Yang keenam istidrak ataupun silap mata pun satu juga, silap mata. Dia tak guna jin, dia menyilapkan mata orang. Kenapa silap mata? Mata yang tengok tu silap. Tak nampak ke? Macam dia siling kan, saya hilang, rupanya ada belakang. Kan ada kat YouTube tu, orang tu kawan tu, abang dia buat magic. Sekali adik dia tunjukkan, ni ada ni, dah kantor je kan. Itu silap mata nama dia. Silap mata bukan sihir lah, dia tak
apa namanya, minta pertolongan jin. Dia cuma menyilapkan mata orang. Cara menyilapkan mata orang tu, awak mesti duduk sini, tak boleh duduk sana. Nanti nampak, mesti duduk depan, tepi tak boleh nampak. Baik, yang keenam, istidraj. Istidraj ni pun baru-baru ni banyak juga keluar. Istilahnya sama tak dengan istilah kita. Istidraj iaitu yang nyata pada orang kafir dan muslim, orang bukan Islam dan orang Islam yang fasik, yang berdosa kerana tipu daya. Dan makna istidraj itu iaitu pekerjaan yang dilorongkan dia pada sangka orang baik, padahal membawa tawalannya itu ke dalam neraka. Pekerjaan yang dilorongkan dia pada sangka orang baik, padahal membawa tawalannya itu ke dalam neraka. Contoh apa nama, kalau orang kafir, contohnya Fir'aun, tak pernah sakit 40 tahun. Bayangkan, demam pun tidak. Saya semalam baru kena keracunan makanan. Dah pergi masjid, nak pergi kuliah, dah semai maghrib, tak tahan. Maaf imam, apa nama ni, saya lepas balik, tak tahan, sakit perut. Keracunan makanan. Doktor suspek appendix, sebenarnya keracunan makanan, si baik lah. Jadi sakit tak pernah 40 tahun. Itu istidraj pada orang kafir. Kalau orang Islam yang fasik, orang Islam yang berdosa, itu apa nama ni, membawa kepada pekerjaan yang disangka orang baik, padahal membawa kepada ke dalam neraka. Kan? Jadi hati-hati. Yang ketujuh, syahwadah. Syahwadah iaitu yang nyata, orang sebut syahwadah iaitu yang nyata pada orang yang bermain-main balik mata, iaitu satu bagi daripada sihir, satu bahagian daripada sihir, balik mata, macam silap mata lah. Syahwadah. Yang kedelapan, ihanah, iaitu yang nyata pada orang yang dusta, seperti Musailamah Al-Kadzab laknatullahi alaih. Dan adalah ceritanya bahawa Musailamah Al-Kadzab itu, si penipu itu, satu masa dengan penghulu kita, masih hidup, Rasulullah masih hidup lagi, maka didengarnya khabar penghulu kita mengembalikan akan mata Qatadah tadi ketika kena anak panah. Maka keluar biji matanya, maka pergi ia pada penghulu kita, jumpa Nabi Muhammad, maka dikembalikannya akan matanya dengan tangan yang mulia. Maka tiba-tiba terlebih baik daripada yang dahulu. Dia nampak dengan mata kepala tu. Musailamah dia tengok depan mata dia, Rasulullah masukkan mata Qatadah tu baik, lebih elok daripada dahulu. Dan Musailamah Al-Kadzab pun hendak mengembalikan mata sahabatnya. Dia dah mengaku Nabi, apalagi dia pun nak juga nak buat, mengembalikan mata sahabatnya yang buta sebelah dia buta, yang tak terluar lah, mata dia buta sebelah. Maka tiba-tiba buta kedua belahnya kerana menghinakan dia. Daripada baik-baik sebelah dia buta, dah dua-dua buta. Itu ihanah perkara pelik yang berlaku kepada orang yang dusta, orang yang pembohong. Maka yang empat ini dicela oleh syarak. Agama Islam mencelalah sihir, istidraj, syahwadah, silap mata dan ihanah. Jadi kalau boleh jangan cari rezeki dengan silap mata dah, ataupun sihir. Baik, sambung. Wa amma burhanu wujubil amanati lahum alaihimus salatu wassalam fali'annahum law khanu bi fi'li muharramin aw makruhin lan qalaba al-muharramu awil makruhu ta'atan fi haqqihim alaihimus salatu wassalam li'anna Allah ta'ala qad amarna bil iqtida'i bihim fi aqwalihim wa af'alihim wa la ya'muru Allah ta'ala bi fi'li muharramin wa la makruhin wa hadha bi'ainihi huwa burhanu wujubi tsalithi.
Artinya, dan ada pun tanda wajib amanah, dalil wajib amanah, wajib akal, amanah bagi mereka itu, bagi Rasul-Rasul itu alaihi wassalam. Maka kerana bahawasanya mereka itu, jikalau khianat mereka itu dengan mengerjakan yang haram atau yang makruh, nescaya bertukar yang haram atau yang makruh itu jadi taat pada hak mereka itu alaihi wassalam. Kerana bahawasa Allah Ta'ala menyuruh ia akan kita dengan mengikut mereka itu pada segala perkataan mereka itu dan segala perbuatan mereka itu, dan tiada menyuruh Allah Ta'ala dengan berbuat yang haram, dan tiada menyuruh ia dengan makruh. Dan dalil ini dengan dirinya jadi dalil wajib yang ketiga, iaitu tabligh, menyampaikan. Itu dalam kitab Ummul Barahim. Maknanya, yang ini dalil atas wajib amanah bagi sekalian Rasul itu, bahawa jikalau khianat mereka itu tak amanah dengan mengerjakan yang haram. Khianat itu maksudnya apa? Rasul-Rasul ni buat benda yang haram atau yang makruh, atau Rasul-Rasul ni buat yang makruh, yang saya adalah kita disuruh dengan mengikut pada yang haram atau yang makruh. Dan keadaan kita disuruh dengan segala yang haram dan segala yang makruh itu tiada sah pada syarak, pada syariat agama Islam. Kerana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya'. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, kata olehmu ya Muhammad bahawasa Allah Ta'ala itu tiada menyuruh ia dengan yang jahat. Surah Al-A'raf ayat 28, iaitu yang haram dan yang makruh. Yang jahat itu haram dan makruh. Maka adalah perbuatan mereka itu seperti demikian itu tiada jatuh, tiada berlaku ia sekali-kali. Jadi tak bolehlah dikatakan Rasul-Rasul itu buat yang haram dan yang makruh, tak amanah, tak jadi khianat. Dan kata musannif, kata pengarang kitab Ummul Barahim, iaitu Imam Sanusi, bahawa Allah Ta'ala menyuruh ia akan kita dikendaki dengan kata kita itu sekalian umat. Bukan ini umat Muhammad juga, seluruh manusia, sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir. Maknanya itu. Maka hanyalah, dan jika tiada, nescaya tiada sah katanya dengan mengikut mereka itu hingga akhirnya. Kerana bahawa ini umat tiada lazim akan dia oleh mengikut dengan yang lain daripada Nabi Muhammad SAW, seperti Musa dan Isa, melainkan bahawa dikatakan bahawasanya dibinakan atas bahawa syarak orang yang dahulu daripada kita itu syarak bagi kita pada barang yang tiada datang ia daripada Nabi kita padanya suatu, seperti barang yang ialah mazhab Malikiyah, yang setengah daripada mereka itu musannif ini, pengarang kitab Ummul Barahim, Imam Sanusi, mazhab Maliki, dan iaitu qaul dhaif pada mazhab Syafi'i. Dan atas kaul yang pertama, maka tiap-tiap umat itu disuruh dengan mengikut Rasulnya. Maka jadilah kalam musannif itu atas jalan hincir, iaitu umat Ibrahim umpamanya mengikut akan Ibrahim, dan umat Musa mengikut akan Musa, dan umat Isa mengikut ia akan Isa, dan seperti demikianlah. Dan katanya itu huraian apa nama ni umat tu, dan katanya pada segala perkataan mereka itu dan segala perbuatan mereka itu dan segala takrir pengakuan mereka itu dan diam mereka itu yang lain daripada khususiyah dengan mereka itu. Khususnya specialization lah. Keistimewaan, kekecualian. Adapun segala khususiyah dengan mereka itu, maka tiada harus, ini haram kita mengikut sekali-kali. Ada perkara yang khususiyah hanya untuk Rasul-Rasul sahaja, kita haram ikut, tiada harus, ini haram. Seperti berkahwin lebih daripada 4, maksimum 4 je. Dan tidur tiada membatalkan wuduk. Rasul-Rasul tidur tak batalkan wuduk. Sebab yang sebelum ni disebutkan, Rasul-Rasul ni tidurnya tu mata, hatinya tak tidur. Kita tidur mata tidur, hati pun tidur.
Itu yang mimpi macam-macam. Yang tidur mata hatinya tak tidur tu dia tak mimpi. Dia tak mimpi macam-macam lah. Ingat Allah Ta'ala je kan. Dan lainnya, yang lain-lain lah, khususiah yang lain. Dan diketahui daripada yang demikian itu bahawasanya apa khususiah yang lain, kena tengoklah kitab-kitab yang lain ya. Dan diketahui daripada demikian itu bahawasanya tiada harus, ini haram bagi kita yang mukallaf. Mukallafnya tu yang wajib menanggung dosa pahala sendiri, iaitu 5 syarat mukallaf. Ulang kaji lagi. Ustaz ni sekali kata mukallaf ulang kaji, tak apalah, biar ingat, biar hafal. Kalau kat sekolah tanya dia tak tahu, dia jawab jadi 5 ni cukup ke tidak, ya tak? Dalam kitab Paku Iman, mukallaf, akil, berakal, balik, cukup umur, hidup selepas kebangkitan Rasul, sehat pendengaran atau penglihatan sekurang-kurangnya. Salah satu ada, wajib dah mukallaf. Apa lagi kalau dua-dua ada atau lebih. Yang kelima, sampai ajaran Islam kepada dia, itu mukallaf. Dan tiada harus, bahawasanya tiada harus, ini haram bagi kita yang mukallaf, bahawa tutup pada berbuat sesuatu daripada barang yang sabit daripada perbuatan Nabi SAW, kerana ihtimal menanggung khususiah special itu, tetapi mengikut ia akan dia pada sekalian perkataannya dan segala perbuatannya, melainkan barang yang sabit ia tetap ia bahawasanya setengah daripada khususiahnya. Kerana itulah digunakan pakai firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Saya bacakan dua ayat terus Yang pertama, artinya, kata olehmu ya Muhammad, jika adalah kamu kasih akan Allah, maka ikut oleh kamu akan daku. Surah Ali Imran ayat 31. Dan lagi firman-Nya tadi, artinya ikut olehmu akan dia, yakni akan Nabi Muhammad, mudah-mudahan kamu beroleh petunjuk kamu. Suratul A'raf ayat 158. Maknanya ayat Quran ni suruh ikut Nabi Muhammad. Tapi ada kekecualian. Itu sebab bila ayat Quran tak dirujuk kitab tafsir, habis semua diikut. Ini memang Allah Ta'ala perintah kita ikut Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad kahwin lebih tempat, kita kena ikut. Tak boleh. Wajib rujuk kitab tafsir, wajib rujuk kitab fikih para ulama. Sebab ulama-ulama fikih tu dalilnya dari Quran hadis juga. Jangan kita ingat ulama fikih ni tak sama dengan Quran hadis. Ataupun nak ikut ulama tu nak ikut Nabi. Tak boleh. Tak boleh Sebab ulama tu mengikut Nabi lah. Dan sesungguhnya telah ijma' segala sahabat atas mengikut Nabi SAW pada segala perbuatannya dan segala perkataannya, daripada ketiadaan terhenti. Tapi ini dengan ditilik bagi yang boleh. Nanti kita sambung panjang. Jadi sampai situ, mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar dan bermanfaat bersama tuan-tuan, semoga dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.